Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Hari ini saya nak cerita sikit tentang saham. Tentang saham, saya beritahu awal-awal tentang saham. Okey. Sebab saya tengok saya punya YouTube short saya di YouTube lah kan, di YouTube. Bila saya letak tajuk tentang saham, view 1000 lebih. Bila sebut letak tajuk tentang saham, view dia 1000 lebih. Kalau saya letak forex, tak sampai 1000 lebih pun. Ya, mana 500 je. Tapi bila saya letak saham, dia terus view dia naik ya. So saya nampak kat sini kemungkinan ni saya punya anggaran je. Kemungkinan rakyat Malaysia sekarang dah cuba untuk belajar saham. Dan saya pun trade saham juga. Lepas tu saya nak bagi nasihat sikit Bukan nasihat, penerangan sikit tentang kalau anda nak trade saham. Ada juga tanya, Rizal boleh tak kau ajar aku saham? Susah soalan tu. Apa kau suruh aku ajar? Apa kau suruh aku ajar? Soalan tu dia agak general ke tahu? Dia agak general. Okey, pertama saya nak you kalau nak belajar saham, you nak trade saham, pertama you kena cari broker yang berdaftar dengan SC Malaysia tu yang penting. Okey. Saya tak boleh promote saya tak boleh promote broker saya sebab saya takut regulation SC tu akan kena atas saya. Ya, 10 tahun penjara. Dah 10 tahun penjara kena denda pula 10 juta. Gila, jahat tau. Kiranya kriminal lah kalau you sebut broker Tapi saya takkan sebut broker. You cari sendiri lah. You boleh search kat internet lah. You boleh search kat Google. Broker saham apa yang berdaftar dengan SC Malaysia. You boleh cari. And then yang kedua ialah biasanya bila you daftar broker tu, dia akan suruh you buka CDS account. CDS account dia. Central apa nama dia? Sekejap saya cari. Central Depository System. Betul lah. CDS tu maksudnya Central Depository System. Atau short form dia CDS. Dia akan suruh you buka CDS account. Okay, macam saya buka CDS account, saya kena bayar lah. Ada sikit bayaran. Apa guna CDS account ni? CDS account ni untuk you beli saham di bursa lah. Saham di bursa lah. Mana main boleh beli kat kedai runcit apa tak ada nak beli saham kena beli kat bursa lah. Okay. So yang kedua, biasa bila you dah ada CDS account, you dah daftar dengan you punya broker, you ada CDS account, nanti broker you akan beri you satu link untuk lihat saham-saham semua tu. Nama saham dengan nombor-nombor bagai apa semua, naik turun, merah, kuning, hijau, apa semua ada. Hijau ada, tak ada merah, kuning, putih. Hijau ada, putih hijau tak ada. Sebab saya jangan cakap saya saham mana yang paling power, yang tanya saya soalan tu, saya tak tahu. Kalau you bagi saya nombor tu, saya tak tahu. Tapi saya akan check lah satu persatu. Okey. Maksudnya kalau you lihat dapat list tu, sebenarnya tak tahu apa-apa pun. Tak tahu kalau korang pakar saham mungkin korang tahu lah. Memang ada data situ. Cuma dia akan timbul persoalan bagi saya. Mungkin anda power bagi saya tak power. Okay. Persoalan daripada saya, data-data ni apa aku nak pakai? Yang mana yang betul aku nak sesuai untuk aku trade? Main modal weh. Trade saham ni main modal, bukan sedikit modal. Okay, lepas tu saya belajar dengan adik ipar saya. Adik ipar saya dia tahu sikit tentang saham. Dia pun cerita kat saya cerita pasal nombor tu lah. Oh, saya tak faham. Biarlah, orang cakap saya bodoh pun tak apa. Saya tak faham. Lepas tu bila saya tanya, you ada kena secat ke? Saham ni ada kena secat ke? Dia kata ada. Dia pun tunjuk kat saya. Dia tunjuk pasal ni je. Saya kata, apa aku nak buat analisis aku kat sini je kan, dengan data yang ada kat situ. Lepas tu saya tak boleh, maksudnya saya dah agak give up untuk trade saham kelakar, give up untuk trade saham. Yang satu hari tu saya ada subscribe TradingView ni untuk saya analisis forex yang saya gunakan TradingView ni untuk analisis forex. Satu hari tu saya mengkaji kot pasal nombor-nombor saham tu. Saya mengkaji kot. And then saya cuba try. Takkanlah saham ni tak ada dalam TradingView. Saya pun type lah nama saham tu dalam TradingView. Ada weh. Ada.
Ada dalam trading view. So saya kata kalau ada trading view, aku boleh trade. Sebab aku ni tak pandai nombor, aku pandai kena chart. Segala chart tu semua aku pandai. Kau bagi aku nombor, aku fail. Aku jam. Jam aku tak tahu. Banyak sangat. Bukan cerita sikit. Kalau kau tahu, kalau korang tahu nanti korang terhadap register, korang tahulah apa saya kata jam tu. Nanti insyaAllah hari Isnin saya tunjuk sebab saya nak buka saham tu. Dan saya record apa yang yang saya kata pening untuk saya tengok. So bila dia wujud dalam trading view, contoh nama saham tu, dia ada bursa tau. Mak dalam trading view ni, dia bukan dia main saham, main belasah bantai apa semua benda tu, tak ada. Yang mana saham di bursa, dia akan ada kat situ, dia tulis kat tepi tu bursa. Maksudnya apa yang berdaftar dengan apa yang berada di bursa saham. Jadi bila dia tengok harga kat situ, dia sama dengan harga dekat bursa saham tu. So saya bukan pakar nombor, tapi saya tahu candlestick chart. Okey, saya tahu chart pattern apa semua benda lah. So kalau ada orang tanya saya, Rizal, boleh tak kau ajar aku saham? Itu soalan berat weh. Berat soalan tu. Aku tak kerti nak ajar kau saham. Tapi kalau kau nak, kalau kau suruh aku ajar nombor-nombor tu, memang aku fail. Aku tak kerti nak ajar. Tapi kalau kau tanya aku, Rizal, macam mana aku nak trade saham? Itu soalan yang bagus. Itu soalan yang bagus. Boleh you tanya soalan bagaimana saya nak trade saham? Kalau nak ikut style saya, sebab saya bukan pakar nombor, kalau nak ikut style saya tahu candlestick. You kena belajar support resistance, you kena belajar supply and demand, and then you kena belajar siapa saya pakai candlestick pattern, candlestick pattern atau candlestick signal, whatever lah. 3 benda tu je, tak macam forex, tak macam forex. 3 benda tu je yang you kena pakai: support resistance, supply and demand, candlestick pattern. Betul ke? Betul lah, betul. Sebab saya buka pada demand zone, saya sell pada supply zone. Saya buka pada swap zone, saya sell pada support area, support zone. Betul lah. Support resistance, supply and demand dengan chart pattern. Tu 3 je saya pakai. 3 je saya pakai. Tak macam forex. Macam forex pening. Tapi kalau macam you minta saya ajar, saya akan ajar tu je lah. Kalau you kata, betul tak ajar saya trade saham, saya ajar yang tu. Yang tu je. Support resistance, supply and demand dengan chart pattern. Itu je saya ajar. Sebab tu yang saya pakai. Dan tu saya untung. Saya untung. Macam tu lah, macam saya ada cerita dalam video saya sebelum ni. Macam saya dah belajar dengan adik ipar saya. And then masa tu saya kat kampung lagi, kat Kuantan lagi. Saya kata kat adik ipar saya, Mat, hari Isnin ni, saham ni, dia buka pukul 9 pagi tu, terus aku beli. Dengan harga dia macam tu. Harga dia je. Mana harga tu, contoh harga RM1 lah, kita letak harga RM1. Sampai RM1 tu aku beli. Dia kata, sabarlah, buatlah Q dulu. You letaklah harga rendah. Q ni, kata orang, kita letak harga rendah pada harga pasaran. Kalau macam forex, kita panggil buy limit. Buy limit. Macam saham kita panggil Q. Saya tak tahu kenapa panggil Q. Saya tak ada. Saya kata dia, tak, aku beli lah. Tak boleh ke bunga, nanti buat dia turun. Mat, saya kata, Mat, aku ni sejarah forex trader. Kau kena ingat sikit, forex trader, Mat. Kita orang ni gamble ni. Kata, dia bukan gamble sebenarnya, sebab saya dah buat analisis sebenarnya. Dia berada dekat demand zone, dia berada dekat support area. Betul ya? Support area, ada dekat demand zone, support area. And then dia ada signal yang trend mungkin akan bertukar. Dan saya letak dah saya punya tempat-tempat untuk saya sell dalam dua zone. Lepas tu, hari Isnin tu saya balik sini. Hari Isnin tu ngam-ngam 9 pagi. Saya tu masuk harga tu. Masa tu saya beli masa tu saya bodoh, saya beli satu lot. Satu lot ni murah je. Satu lot ni sama dengan 100 unit. 100 unit. Kalau 100 lot tu RM1 lah. Betul lah, kalau harga RM1. Murah je modal. Sebab kau nak try. Memang kau dah buat. Sebelum ni saya dah buat analisis. Dia pergi mana. Mungkin dia akan turun kat sini. Saya buat analisis sikit. Dan bila lama juga, taklah baru-baru kan. Lama juga saya buat analisis tu. Bila saya belajar dengan adik ipar saya. Lepas tu saya tak faham pula nombor tu kan. Saya mengadap pula chart. Saya buat analisis dengan apa ilmu trading yang saya ada. Dan price pun pergi mengikut analisis saya. So saya kata conclusionnya ialah saya pakai support resistance, supply and demand dengan candlestick pattern ataupun candlestick chart, candlestick pattern.
So kalau you nak saya ajar tentang macam mana trade forex, forex saja saya sebut, trade saham. Okay. Pertama macam saya kata tadi, first kalau you nak belajar dengan saya, you kena cari broker yang berdaftar dengan Exim Malaysia. And then second, biasa dia orang akan suruh you buka CDS account. And yang third, cara trading. Kalau you rasa you trade, you power pakai nombor kat bawah tu, you boleh pakai. Kalau you rasa nak trading, trade saham cara chart pattern, kena si chart, you boleh tanya saya akan ajar one by one. Kalau nak tanya, adakah orang-orang yang trade saham ni tengok nombor? Adakah dia orang pandang chart ke ataupun pandang tengok nombor je? Dia orang tengok nombor dan okey, chart dia orang. Okey, saya. Dia orang still tengok chart. Itu kantornya saya. Dia orang still tengok chart. Masa saya masuk dia pun Telegram, sekarang apa benda chart kau bagi ni kan. Bila saya tengok, ini chart trading view ni. Ni chart trading view ni. Dan tu saya masuk, rupanya ada benda trading view untuk bursa saham Malaysia. So bila saya tengok dia orang ni buka chart macam ada 3-4 monitor tu kan. Semua buka chart. Cuma saya tengok cara dia buat analysis chart, kadang-kadang saya tengok dia orang pakai Bollinger Band, kadang-kadang pakai moving average. Volume tu wajib lah. Volume saya tak beritahu volume. Volume tu wajib. Nanti saya akan ajar volume. Tapi saya akan ajar dalam trading view lah. Dalam MetaTrader ni, dia bukan tak ada saham bursa tu, rasa tak ada rasanya. Rasa tak ada. Macam Apple tu ada lah. Tapi macam bursa ni saya tak pasti lah, nanti saya check lah. Tapi biasa saya guna trading view. Iaitu bila harga yang ada di dalam bursa ialah harga tu memang wujud. Dekat bursa memang ada harga tu. Okay, and then bila saya kata saya letak hari Isnin tu kan, sambung balik letak hari Isnin. Harga tu memacak tau, dia memecah saya punya supply zone. Supply zone pertama saya dia pecah. Sebab saya saja nak sell kat situ. Dia berada di tengah-tengah antara supply zone pertama, supply zone kedua. Tempat saya sell. Lepas tu adik ipar saya telefon. Apa kau? Kata ada news hari ni, macam mana kau tahu ada news hari ni? Lepas tu kata lah, mana aku tahu news hari ni? Dia cakap news apa hari ni pun aku tak tahu. Dia macam mana tahu, kau tahu dia naik? Aku ni trader, Mat. Aku ni forex trader. Aku tahu, aku kenal candlestick pattern semua ni. Dia cakap kan, dekat mana supply and demand wujud, apa semua benda kata kan. Dekat mana pula aku nak sell. Lepas tu, dia kata, oh, hebat. Lepas tu dia tanya, lepas ni nak masuk kat mana? Sabar. Saya tak sampai lagi satu tempat saya nak sell. Lepas tu dia macam candlestick chart ni, dia sebenarnya macam forex chart juga. Forex bukan candlestick chart juga. So bila dia naik tu dia akan ada retracement, ada signal tu you buy balik, macam tu dah. So yang kata pertama saya masuk satu lot, bodoh satu lot. Saya nak try satu lot. RM100 masa tu. Lepas tu bila saya dah share tu, saya tak ingat berapa, tapi untunglah sebab kita ambil capital gain, ni bukan nak ambil dividend pun. Kita ambil capital gain. So saya ada untung. Lepas saya tunggu dia retrace, buat retracement. Lepas tu you mark, ini ada demand zone. Masa bukan demand zone, swap zone. Dia wujud kat situ. Saya kata okay, esoknya aku akan buy. Kau ni capital gain, maknanya kau buy pada harga rendah, kau sell pada harga yang tinggi. Masa tu banyak lot saya letak. Sebab saya buy kat situ dan saya punya sell saya dekat area support kat atas. Tu banyak lot saya letak. Macam saya kata lah, sebenarnya you nak trade saham, saya rasa sekurang-kurangnya you kena ada RM1,000 lah. RM1,000. Tapi kalau you power pasal candlestick chart, mungkin you faham macam mana you nak trade. Nanti kalau you kata Rizal boleh tolong ajar aku saham, memang saya akan cakap 3 benda tu dah. Pertama, you kena cari broker yang daftar dengan SC, jangan tanya saya broker apa. Dan yang kedua, dia akan suruh you buka CDS account, itu Central Depository System. Biasanya dia akan suruh untuk you jual beli saham di bursa. Yang ketiga, you boleh belajar dengan saya tentang support resistance dan supply and demand, dan juga candlestick pattern. Apa lagi? Apa saya sebut tadi? Volume. Yes, volume penting. Okay. So itu saya belajar. Jadi kalau you kata nak belajar, you kena belajar dari awal. You kena belajar pada awal. Maknanya you kena belajar support resistance. Jangan you anggap, ni support resistance ni forex. Bodoh lah. Siapa cakap support resistance forex? Supply and demand ni forex. Memang bodoh lah. Bukan dia akan kata dia bodoh. Benda tu sama. Itu adalah ilmu candlestick chart. Ilmu candlestick chart. You power ilmu tu. Makna apa yang nak trade? Forex, saham. You pakai benda yang sama.
Ya, macam saya lah, saya trade forex asalnya, lepas tu saya masuk saham. Bila tak ada kerja start, saya pening. Saya tahu aku nak trade apa ni. Aku nak trade apa? Main teka-teka nombor ke apa dah, macam main nombor toto je cakap kan. Tapi bila you tahu, you tengok TradingView ada saham, so you pun tengok saham, lepas you tengok pula trader-trader saham yang lain pun semua guna chart guna candlestick chart. Semua guna candlestick chart. Jadi you nak belajar chart dengan saya tentang saham, you boleh jumpa saya lah. Nanti minta saya bagaimana nak buat belajar ilmu yang berada saham tu ya. Saya belajar candlestick chart dalam untuk saham. Okey, saya rasa itu saja untuk video pada malam ini. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera.